Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, good morning semua. Semoga hari ini lebih baik daripada yang semalam. Semoga kita diberikan kesihatan yang baik, dilimpahkan rezeki yang bercurah-curah untuk kita nak teruskan kehidupan kita hari ini. Semoga dipermudahkan segalanya, insya-Allah. Alhamdulillah, Allah bagi saya kesihatan yang baik untuk saya nak manfaatkan kehidupan saya dengan diisi dengan benda-benda yang bermanfaat dan tak salah. Ilmu yang saya ada, pengalaman yang saya ada, saya kongsikan bersama. Dan salam Jumaat untuk semua. Salam penghulu segala hari. Semoga hari ini memberi 1000 erti dan lupakan kisah-kisah yang semalam. Create something untuk kita nak journey yang baru, kehidupan yang baru untuk yang lebih baik lagi, insya-Allah. Alright, so untuk pagi ni saya nak dekorkan kek 2 in 1. Kek itu besar jugalah. Besar juga sebab saya memerlukan 2 biji kek yang berbeza. Saya akan masukkan, saya akan dekorkan. Satu kek ada 2 perisa deh. Satu kek ada 2 perisa. Okey, so untuk pagi ni, yang mana yang join saya punya live, dan type dulu kat komen, clear ke tak saya punya live? Clear ke clear saya punya live untuk pagi ni? Okey. Dan jangan lupa klik button share deh. Klik button share dulu saya punya live untuk pagi ni. Saya nak dekorkan kek 2 dalam 1. Bila kita dah pandai buat dah, benda ni tak menjadi isu lah. Yang menjadi isunya sebab kita tak pandai buat kek. Tapi action. So please lah, kalau dah tak pandai buat kek, belajar. Belajar tau dah. Belajar dan terakai benda ni supaya kita buat benda ni dengan cara yang betul, dengan teknik yang betul. InsyaAllah benda ni memberi erti lah orang kata. Alright, type dulu kat komen. Clear tak saya punya live? Clear ke clear saya punya live untuk pagi ni? Clear ke saya punya live untuk pagi ni? Assalamualaikum Kak Nori, pagi. Maaf lagi topik sikit. Nak tanya Allah. Siap sedia dah soalan weh. Panggil tepuk pula tu. Kak Nori nak tanya, kalau kek yang di coating menggunakan buttercream perlu disimpan dan Kak Nori nak tanya, kalau kek yang di coating menggunakan buttercream perlu disimpan dalam chiller atau tak ya? Dalamnya kek coklat indulgen. Kek coklat indulgen kena letak dalam peti lah. Kena letak dalam peti. Kek-kek ni kita kata simpan dalam peti. Tak tahu lah you nak terdedah benda tu. Fikir secara logik lah. Kek ni dia tak boleh nak kata letak di luar dalam tempoh yang lama. Maksud dia 1 hari lah. Tak boleh lah. Tambah-tambah kek coklat indulgen ni, kita coklat indulgen ni dalam dia, lapisan dia tu kita buat fresh cream lagi, coklat lagi. So akan efek kepada kita punya tekstur kek kita. Tambah-tambah cuaca yang panas. Kalau you all duduk Australia ke, you all duduk tempat yang sejuk ke, tak apa. Masalahnya ni kita duduk tempat yang panas. Bila tempat yang panas, you all boleh nak letak di luar, tapi tempoh yang tidaklah sampai 1 hari 2 hari nak letak luar. So cara dia adalah, of course kita kena letakkan di dalam peti nak lebih selamat. Walaupun kek tu buttercream, ya memang. Sebab apa? Sebab orang kata buttercream letak di dalam suhu bilik. Itu buttercream mek weh. Ni kek kita dekor weh dok. Kalau buttercream saja, ya kita letak di luar. Tapi ni sebab kita dekorkan menggunakan buttercream. Kek kita sudah dekor menggunakan buttercream. You all kena ingat dia, konsep dia bila mana kita buat buttercream saja dengan you all letak lapisan menggunakan buttercream, tidak sama lah weh. Hak tu kita campur dengan orang kata
buttercream di atas kita punya kek. Hak tu buttercream saja. Kalau buttercream saja, kita boleh letak di luar dalam suhu bilik. Tapi bila kita dekorkan kek tu, letak dalam peti lah, itu lebih selamat. Gitu Alright. Clear. Okay, so saya ada 2 biji kek. Yang ni kek coklat sponge dan kek blueberry. Dan saya akan letakkan kek ni di atas satu papan yang lebih besar lah. Dan kek ni, orang kata saya akan buat 2 perisa dalam satu kek. Dan kek saya akan buat untuk kek black forest dan kek blueberry. Okay, so untuk permulaan kita letak dulu besar weh. Besar. Okay, untuk permulaan kita letak dulu kek kita ni di atas papan kek yang besar ni. Okey, Allah. Apa kek besar pada tu weh. Okey, langkah seterusnya adalah kita potongkan kek kita ni kepada 3 bahagian. Yang ni kita potong ni. Clear, jangan lupa share dulu Share dulu, klik button share dulu saya punya lang ni. Alright. Dah share, thank you. Okey, yang ni sebab saya nak buat 2 perisa. Maksud dia saya buat kek black forest 1, kek blueberry 1 dalam satu kek. Okey, macam yang siapa tadi cakap, dia tanya
cream kena letak luar ke dalam apa tu? Chiller. Okay, you all of course bila you all buat tambah-tambah kek coklat Inagen, you all letak secret recipe letak luar, dia jadi lagu mana? You all pergi beli secret recipe letak di luar, dia jadi macam mana? Cair ke? Lembek ke? Kenapa dia letak dalam peti? Kenapa dia letak dalam chiller? Sebab apa? Sebab kita punya fresh cream ni, dia rasa ais krim. Betul? Bila dia rasa ais krim, so kita tidak boleh nak letak di luar untuk tempoh yang lama. Maksud dia kita nak letak kata sampai 1 hari, 2 hari, tak boleh lah. Kena you all dah siap dekor ataupun lepas makan tu letak di dalam peti. Letak di dalam peti. Sebab kita lapisan kita coklat Inagen ke you all coklat Inagen pun you all lapiskan buttercream. You all lapiskan buttercream ke? Kalau you all lapiskan buttercream memang tak kena lah. Memang tak kena deh. Tidak kena. Cara dia kena letak dalam peti gitulah. Recommended lah letak dalam peti lah. Assalamualaikum Nuri. Waalaikumsalam.
Kalau besar macam ni, harga berapa? 100 lebih lah. Saya berapa ni? Saya berapa orang sudah? Saya lah. Tak sebab yang ni sebab dia kotak dia bukan kotak kek biasa dia. Dia kotak dia adalah kotak keras. Kotak dia besar, memang besar sangat. Okey, siap segi Alright, sudah siap. Saya berapa ni? Saya berapa? Saya pun sebab yang ni sebab saya yang besar ni. Ni saya besar ni. Yang ni memang lawyer dia saya pakai lawyer dia kod dia 4030 tak silap saya. Bukan lawyer saya 9 gitu dah. Dia kod dia 4030. Okey, so untuk next step saya nak bermain dengan color sebab dia nak color warna pink. So saya nak campur dengan warna pink, light pink dengan dark pink. Cuma kita akan buat untuk kita nak buat topping dia, kita sapu dengan light pink dulu deh. Light pink dulu. Berapa inci? Berapa inci? Yang besar lah. Kalau you nak tahu kek ni besar atau tak besar, dia tak boleh nak pakai papan ni papan special punya. Lepas tu papan khas, lepas tu kotak dia bukan kotak kek biasa. Dia kotak dia besarnya. Kotak dia kotak yang ni deh. Kotak dia kotak ni. Dia kotak apa kotak? Bukan kotak kek biasa.
fresh cream. Saya memang kalau macam kek birthday saya pakai fresh cream. Kalau untuk dekor baru saya pakai buttercream. Itu memang step saya lah. Nori kalau dibelang-belang kat terpulang. Dibelang kau nak zigzag kau nak ikut. Itu terpulang dekat you all. Fresh cream. Baca komen ni. Saya berapa kilo kek ni? Saya tak tengok kalau macam kek spang gini saya tak tengok kilo deh. Saya ikut macam mana saya nak buat. Tu saya deh. Saya memang kalau kek spang saya tak ikut kilo, saya ikut kepada dia punya berat, dia punya kata berapa banyak kita punya apa tu? Vanilla sponge milk yang kita gunakan untuk masa kita bakar tu. Gitulah. Itu memang style saya. Saya style gitu, saya kalau macam kek spa ni saya tak ikut kilo, saya ikut saiz papan gitu. Itu style saya. Kalau Malaysia kalau kek tu adalah kek premium, saya ikut kilo. Okey, bila kita dah sapu ni semua dah, okey, barulah kita
Sharp kan. Ni kek saja pun saya buat lebih kurang sekilo. Dekat sekilo saya punya tepung vanilla sponge mix. Dekat sekilo. Sekilo juga lah kata. Okay, coklat tu guna yo. Assalamualaikum Nuri. Waalaikumsalam. Kalau fresh cream ni tahan berapa lama kalau luar peti ais? Dia tengok jenis. Tengok jenis dia. Kalau macam saya ni saya pakai Vivo. Vivo bolehlah dalam 3-4 jam. Kalau pakai Everweek 7 hingga 8 jam. Dia berbeza dia. Dia tengok jenis kita punya fresh cream. Kenapa saya tak pakai Everweek? Kau saya lah. Itu kata. Kalau you rasa nak pakai Everweek, pakai. Gitu deh. Saya lebih suka pakai Vivo. Dia senang sebab Vivo ni dia senang nak manage. Kalau you all baru-baru nak belajar pun, kalau macam saya recommend Vivo lah. Dia senang. Buka lain tak senang. Senang juga. Tapi ni macam saya senang lagi. Gitu deh.
selalu beri tunjuk ajar. Walaupun saya tak ikut kelas BJJ Kak, cuma tengok live je dah buat jual sikit-sikit kek saya. Alhamdulillah, moga halal. Oh tak ada. Okey je. Cuma PJJ tu lebih lagi. Gitulah. You all dapat dah ke? PJJ lebih lagi. Maksud dia saya ajar you all buat marketing, pengiraan. You all pun boleh nak bertanya direct. Gitulah. Kalau you all tak join, nak tanya tu macam ambil masa sikit lah. Of course saya utamakan. Of course saya kata saya fokus kepada saya punya yang mana yang komit dengan saya. Saya beri dulu. Gitulah kata. Mungkin tak jawab pertanyaan you all tu. Jawab. Cuma bagi masa lah. Sebab setiap hari banyak kot mesej yang masuk. Kena faham lah situasi saya lah ni. Kena faham. Tak sama macam dulu. Dulu lain. Lah ni lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak buat gapo-gapo ni kena tahulah. Dia kena belajar. Kena belajar. You tak boleh nak expect benda tu you all buat formula terus jadi super dengan orang yang dah pengalaman dia bertahun-tahun. Tak boleh. Sebab kita tak ada pengalaman benda tu you all tak boleh. Kebanyakan saya tengok you all nak benda tu jadi teguh. You all nak ibarat macam gini deh. You all tak dapat apa-apa tapi you all nak terus dapat 10,000. You all punya income. Tak boleh. You all kena melalui proses tu sebab you all tak ada pengalaman benda tu. Bila you all dah melalui proses tu, ada pengalaman, you all belajar. Apa lagi aku perlu ajar. Kebanyakan yang saya tengok, you all macam you all nak benda tu perfect nak perfect, nak sempurna semua. Sedangkan benda tu you all tak pandai langsung, you all customer pun tak ada. You all nak benda tu mari dengan sendirinya. You all nak benda tu biar indah semuanya. Tak boleh. Tak boleh. Kita kata kena belajar juga. Apa yang silap. Memang kita manusia biasa. So bila kita manusia biasa, kita tak lepas daripada melakukan kesilapan. Okey? Saya tengok mari pun ada yang mesej saya. Saya nak macam Nori buat semua gini. Semua you nak macam perfect macam saya. Saya ni, you all kata nak boleh berdiri di sekarang ni berada di tahap sekarang ni, bukan senang tak.
Macam kemarin saya royak. Saya korbankan masa, saya korbankan kewangan, saya korbankan tenaga, saya korbankan masa tidur saya untuk saya buat benda ni untuk kehidupan yang lebih baik. Pero saya korbankan. So you all, ada ke you all korbankan benda tu? Ada ke you all korbankan masa tidur you all? Hanya 3 jam, 2 jam je tidur satu hari. Ada tak? Kalau saya ada. Hanya saya tidur 3 jam je satu hari. Apa yang saya buat adalah saya kena, of course kita menerajui benda ni. Orang kata kita kena handle setiap hari sebelum nak melabuhkan setiap hari tu. Untuk kita nak buka date yang baru esok tu, saya kena tengok dulu sale saya berapa setiap hari. Apa tu, kerja-kerja banyak dah. So benda tu you all kena korbankan benda tu. You all nak kemanisan semua. Tak boleh. Tahu tak? Tak boleh. Macam saya nak bagi explain dekat you all pun, you all tak faham dah. You all nak yang indah-indah semuanya. Indah-indah semua. Tak boleh. You all kena alami juga yang tak indah tu. Gitu deh. Okay. So untuk next step, saya nak buat, sebab dia nak warna merah-merah sikit, warna pink-pink sikit. So kita buat bagi terang-terang lah sikit. Betul Noris, nak senang kena melalui, kena wajib. Kena melalui kesusahan. You all nak indah belakang, mana boleh. Tak seindah yang you all tengok lah. Kalau orang tu buat sale berjuta-juta tu, tidak seindah yang you all tengok. Dia memang orang kata korbankan segala-galanya. Tenaga, kewangan. Untuk apa? Untuk masa depan. Walaupun orang kata mu ni rugilah. Duit tu mu buat goni. Tak apalah orang kata. Gitulah ibaratnya. Kita kena cekal, kena kuat lah. Jangan mudah terpengaruh dengan orang ni. Orang ni dia memanglah dia nak yang mengharapkan yang baik-baik. Tapi kita of course kehidupan kita yang atur. Bukan orang lain yang atur. So bila kehidupan kita sendiri yang atur, kita lah yang manage benda tu. Kalau you ada ikut orang kata gitu, buat, orang kata gini buat, you rasa benda tu sukses ke? Tak sukses punya. Tambah-tambah kalau orang tu yang bukan nak pelekehkan, tapi kalau orang tu tak buat bisnes, tapi dia ni pandai-pandai dia ajar kita, mu kena buat gini, mu kena buat gini. Tahu tak? Tak payah orang kata jangan duduk ikut sangat orang yang belum tentu lagi. Yang orang kata orang tu tak buat bisnes, tapi dia pandai-pandai nak atur perjalanan bisnes kita, perjalanan kehidupan kita. Jangan duduk dengar sangat, nanti kita yang akan lambat. Proses kita yang akan lambat. Nanti kita pun sadar, dia ni royak kat aku dulu. Nanti kita yang akan, orang kata, yang bagi tahu, mu royak kat aku gini dulu ni. Kehidupan kita yang aturkan. Apa yang kita nak? Kita nak kehidupan kita sempurna. Nak, orang kata, kehidupan yang lebih baik. Bila kehidupan yang lebih baik, kita kena banyak berkorban lah. Gitu deh. Banyak berkorban. You all nak kehidupan yang lebih baik, tapi you all tak nak korban masa. You all mudah kata terpengaruh dengan orang. You all mudah you all mudah dengar kata orang. You all tak reti nak sabar. Buat sikit yang tak jadi, malah deh. Lepas tu nak kehidupan yang lebih baik lagi mana? Gitu berak. Ni corak orang malas deh. Corak orang malas. Corak orang malas macam ni lah. Gitu deh.
Boleh kalau nak buat perfect macam Nori. Tapi kita kena kerja lebih kuat lagi. Kita kena banyak sabar. Yo. You all kata, oh saya nak sama macam Nori. Nak ada team. Nak. You all kena alami lah. Orang kata macam mana saya korbankan masa. Saya korbankan tidur saya. Saya korbankan segalanya kehidupan saya untuk benda ni. Gitu Vero. Dan saya nak buat lebih lagi. So kalau saya nak buat lebih lagi, saya kena korbankan lebih lagi lah. Ini versi orang malas versi orang malas. Bila kita pandai dah, nak beli ni ke. Orang kata, yolah, dengan kita boleh buat tau dak benda ni. Kita boleh buat. Sebab apa? Sebabnya sangat mudah sebenarnya. Atas kita, atas diri kita. Nak dengan tak si dah. Kalau nak jadi, insya-Allah jadi. Okey, tak clear? Clear tak saya punya live? Okey ke okey saya punya live. Betul Nori. Alat buat kuih batang buruk kadang-kadang tidur 3 jam je. Terutama dekat nak raya ni. Itulah orang kata. Faham tak? Macam itulah. Okey ke saya punya live. Gambar blur. Sekejap. Tak clear tak saya punya live? Okey ke? Okey dah clear. Clear dah? Saya pun sama lah juga. Saya pun manusia biasa juga. Tak lepas daripada melakukan kesilapan. Saya pun banyak lagi yang saya kena belajar. Benda ni saya kata saya buat sesuatu tu atas permintaan. Maksud dia, okey, macam sekarang ni saya baru keluarkan saya punya PJJ Cookies. Itu pun permintaan daripada saya punya follower. Terpulang dekat you all. You all nak accept ataupun you all nak commit dengan saya insya-Allah saya akan bagi terbaik dekat you all. You all jangan bimbang. Sebab apa? Orang kata saya punya cookies saya, orang kata walaupun simple,
Ini adalah cookies yang saya sudah bagi tahu dekat you all kemarin ke. Ini adalah jenis-jenis cookies yang saya buat dekat saya punya PJJ saya. Ini adalah dia deh. Ini adalah saya punya cookies. Okey, saya punya biskut yang ada dekat saya punya PJJ saya. Okey, bermacam-macam jenis. Saya bagi 6 dekat you all. Dalam ebook tu ada 6 jenis. Tapi untuk saya punya PJJ ada 5 jenis. Ada 5 jenis. So you all boleh belajar macam mana cara pelbagaikan kita punya rasa untuk biskut kita. Tahun lepas kita buat semperik. Tahun ni buatlah tukarlah benda lain. Narak kau tiap tahun semperik. Tahun lepas kita buat tak nenas, gulung. Tahun ni tukarlah jadi Swiss tak macam ni. Dalam dia ada juga tak, ada juga jam nenas, tapi kita buat pelbagai lain daripada lain. So ini adalah saya punya PJJ cookie saya yang saya kata inform ataupun saya bagi tahu dekat you all saya akan buat benda ni minggu depan start kelas saya deh. Alright. So siapa yang nak join saya punya PJJ cookies boleh je direct dengan saya punya agent ataupun team saya deh. Direct je. Saya minta. Boleh direct dengan saya punya agent Yang mana yang nak saya bantu you all, boleh saja. No, nanti saya back RM100 saja. You all dapat kata biskut Nestum, kelapa, Nati Surprise, Swiss Tart, Green Peas. Dan saya punya cookie saya lain daripada lain deh. Lain daripada yang lain. You all jangan, sama je dengan orang lain. Tak sama deh. Tidak akan sama. Saya garanti punya. Sebab saya memang saya buat lain daripada yang lain. Sorry, gambar tak berapa clear lah. Okey kalau saya punya live? Aduh, tak berapa clear pula tu. Okey kalau saya punya live untuk okey je. Kalau tak clear, ya tak clear deh. Main lagi gitu dah kita.
jangan lambat tau dok. Maksud dia, oh silap dah. You jangan lambat. Maksud dia minggu depan saya dah start dah saya punya kelas untuk PJJ Cookies. Nanti, oh saya tak dapat go tu, tak dapat go ni. Saya tak boleh dengar lagu tu deh. Sebab saya bagi tahu awal-awal dah. Saya dah inform dah lebih awal. So kalau you all tidak bertindak, jangan duduk salahkan saya, jangan duduk salahkan tim saya. Kalau you all kata, saya ni go ni, saya ni go ni. Sudah orang kata. Sudah. Ya. Yeah. Cookies nak order untuk raya boleh kau? Boleh. Boleh. Nak makan loni pun boleh. Oyak awal-awal deh, oyak awal-awal. PM tak apa, okey je. Kata tak apa. Cuma jangan kata lewat lah sebelum kelas saya minggu depan saya dah nak start dah. So jangan lewat deh. Kalau lewat paling tinggal lah. Tinggal paling nyaknya lah. Nyaknya. Tinggal bah kata. Okey. Hari ni tak kerja hari ni. Hari maaf tak kerja. Ingat lepas ni kecu lah dok. Lepas ni ada belakang kata. Lepas ni ramai lah. Ai pun ada apa semua. Yang ni gampis. Gampis ni apa tu boleh beli dekat dengan My Cik Ida deh. Saya dah baru ni saya dah bagi dalam link WhatsApp tu. So you all WhatsApp je dia. WhatsApp saja.
Yang ni baru saya pakai buttercream lah. Bila dah santai boleh pak mari. Cuma tak kali lagi bagi. Tengok hari ni besok sempat tak ada. Pak kali sikit ya. Tapi satu hari bulan 4 dah tak bawa pasti dah. Ni saya pakai donut coating deh. Donut coating you all beli yang apa tu, you beli casing candy deh. Coklat casing candy warna putih. Tu sangat recommended lah. Dia comel molek. Buka kedai. Tak buka kedai, bukan buka kedai. Saya bukan buka kedai deh. Saya buka tempat untuk production dan office. So sekarang saya ada dua lah, di KL satu, di Kelantan satu. Dekat ni je, kat rumah je. Sebab dekat tak? Tak boleh jauh-jauh sebabnya saya punya team dekat-dekat sini ke. Kalau jauh-jauh nanti payah pula nak pergi. Nanti semua akan masuk office lah. Saya punya team dekat KL akan masuk office kat KL. Kalau saya punya team di Kelantan akan masuk office di Kelantan. Bukan kedai deh. Saya bukan buka kedai. Saya buat main of, macam saya buat tempat untuk production, untuk saya buat live gitu lah. Bukan kedai. Kedai saya tak buka. Bukan untuk orang mari. Tak ada. Itu untuk saya punya team sahaja. Untuk bahagian production dan kalau saya bahagian management duduk KL. Kalau bahagian production duduk di sini. Tak nak tunggu ya, ada sikit lagi. Pucung kawasan mana?
Saya punya office di Subanjaya. Kalau di KL di Subanjaya deh, di One City. Okey, sudah siap. Oh, ni bersih orang malas deh. Ni kek bersih orang malas. Comel lah keberjadian Nori suka tengok Nori mendekor kreatif sangat-sangat terbaik. Bolehlah buat macam ni. Ini kek bersih orang malas. Kalau bersih orang rajin dia lain sikit. Kalau kek bersih orang rajin dia lain deh. Tak apalah, nanti saya akan lepas pada ni saya akan buat ulang kat situ lah. Belum siap sepenuhnya lagi. Jangan buat sama deh. Buat kek ni, you all kena buat macam coret cadang. Atas bawah gitulah. Dia style macam, dia kena macam ikut dan je. Baru dia nampak lain. Kalau sama je, dia tak comel lah. Okay. Alright. Tak ni. Tak. Ni kek versi orang malah deh. Bukan. Ni marshmallow. Batu dia warna lain ni. Ni warna-warni. Dia warna yang warna soft. Batu dia warna lain. Saiz berapa? 4 kok loyer dia 40. Tak ada lah. Sekejap nak tengok dah. Tak silap saya kod 4030. 4030. Buah strawberry bila potong macam tu, macam mana teknik bagi tak nak bagi dia lebam. Pastikan jangan beli buah yang terlampau masuk. Itu tip dia deh.
Kalau you all gunakan mango pun sama juga. Jangan beli buah yang terlampau masuk. Maksud dia you all kena pastikan biaya kerah dan dia kata pejal. Gitu deh. Pejal. Itu you all kena itu. Walaupun you all tengok kata masuk mango kalau sebab itulah kenapa orang letak dia yang tak masuk. Sebab apa? Sebab nak tahan lama. Gitu lah. So kalau you all nak bagi tahan lama, you all punya buah ni, jangan beli yang terlampau masuk. Uish. Okey. Okey, saya nak inform di sini, saya baru saja keluarkan saya punya PJJ cookies saya. So, minggu depan kita yang mana yang join PJJ cookies adalah dengan saya deh. Setiap hari Khamis malam adalah dengan saya akan tunjuk dekat you all. Okey, kalau biskut biskut konflik, macam mana cara nak buat, macam mana cara terap, macam mana nak bagi kita punya biskut kita crunchy, macam mana nak bagi tahan lama. So kita kena tahu cara dan teknik dia. Nanti saya akan share dekat you all, dekat saya punya live nanti kata insyaAllah minggu depan start deh saya punya kelas tu. Kelas minggu depan deh. Siapa yang nak saya bantu you all untuk buat biskut jangan bagi lemau, cepat lemau, tahan, crunchy. Siapa yang nak? Boleh je type PM. Type saja PM untuk saya bantu you all macam mana nak buat biskut kita crunchy. Nak suruh gugur gitu lah. Berapa PJJ cookies? RM100 saja sis. Ada 5 plus 1 deh. Saya bagi free lagi 1. Dekat ibu ada 6. Ada 6 dekat saya punya PJJ. Ada 5 jenis. You all belajar Swiss type. Tak payahlah tahun ni buat lain lah sikit. Aku tak lepas pun buat tak gulung. Dah tahun ni nak buat tak gulung juga. Alah, lain lah sikit. Kelas kau je. Nampak? Ini adalah saya punya PJJ saya. Jenis-jenis biskut yang saya akan masukkan, saya akan buat, saya akan sharekan dekat you all. Okey, yang ni adalah bukan Emelanda deh. Yang ini bukan Emelanda ni, ini adalah Nutty Surprise. Nutty Surprise ni adalah salutan. Dia kena banyak stack deh. 3 stack yang ni. Nak sedap biskut kita ni, kita kena buat banyak stack. Okey, yang ini lebih kurang 3 stack. Nanti saya akan share kat you all one by one macam mana nak buat benda ni deh. Bukan main gaul lagu tu je. Okey, yang ini salutan dia walaupun nampak macam Emerald London tapi bukan Emerald London. Okey, so salutan dia kita disalutkan dengan Nestum. Nanti biskut kita akan rasa crunchy dia tu. Alright, so yang ini adalah biskut Nestum. Okey, yang ini adalah biskut Nestum deh. Biskut Nestum. Yang ini biskut kelapa. Biskut kelapa pun crunchy. Sebab apa? Sebab campuran yang kita masukkan adalah campuran yang premium juga. Okey. So yang ni adalah kacang pis. Biskut kacang pis. Biskut kacang pis ni biskut kacang hijau. Yang ni deh, biskut kacang hijau ni. Sangat sedap. Yang ni kita tidak menggunakan butter ataupun margarin, tapi kita menggunakan minyak sapi deh. Yang ni guna minyak sapi. Alright, yang ini adalah Swiss tart. Kita gantikan dengan tart gulung. Yang ni ada jam dalam ni, tapi kita buat lain sikit lah. Kita buat macam bunga-bunga. Dan atas tu kita letak coklat chip. Dan dia so you all akan dapat jenis-jenis yang macam ni lah dekat saya punya PJJ cookies saya. Alright, Alhamdulillah akak dah join. Thank you so much. Nanti jangan lupa kita akan berjumpa minggu depan dalam saya punya kelas PJJ cookies. Okay, yang ni kita nak letak nama.
Kita balik dia nak tak nama ni. Berdebar. Apa yang nak, boleh je klik link bawah ataupun type je PM. Type saja PM. Orang lambat, minta maaf dia. Lambat-lambat tinggal. 2021 tak tunggu orang dah. Tunggu orang kat kita lambatnya. Orang lain takut pergi depan lagi. So tak payah nak tunggu orang. Aku ni pula pada orang sikit. Siapa yang nak saya bantu untuk buat lain sikit tahun ni. Kita buat lain sikit. Saya ajar you all cara pengiraan. Ada dalam tu ada siap lalu dah pengiraan. You all akan dapatlah pengiraan sedap biskut kacang hijau tu. Buat apa? Kacang hijau pun kita kena tahu kacang hijau yang macam mana. Sebab silap beli je masing. Kita punya teks akan jadi masing. Kena tahulah juga kacang hijau lagu mana. Gitu deh. Nak join boleh je, type je PM. Okey, sudah siap saya punya kek 2-in-1 kek pinky. Alright, sudah siap. Okey. Siapa yang nak saya bantu you all untuk hasilkan cookies macam ni, boleh saja type je PM deh.
PJJ harga berapa? RM100 saja. Untuk PJJ cookies RM100 saja. You akan dapat 5 jenis biskut. Biskut macam-macam, biskut campuran. Biskut saya lain-lain. Walaupun ala biskut konflik je, saya tak macam saya tak namakan nama corona ke virus. Tak deh. Saya nama saya terus. Saya direct sebab itu yang diajar oleh mentor saya. Kita direct je, biar pastikan nama tu biar simple tapi senang nak ingat. Gitu deh. So nama biskut saya biskut cornflake, biskut Nestum, Nutty Surprise, Swiss Tart, Green Peas, gitu je, biskut kelapa. So sangat simple. Tapi simple-simple pun InsyaAllah benda tu akan menghasilkan kelainan dekat you all punya cookies you all tahun ni. Alright. So okeylah, saya rasa setakat tu untuk pagi ni. Terima kasih yang luangkan masa dengan saya. Yang nak saya bantu you all, boleh saja type PM. Okay. Sudah siap saya punya kek 2 jenis kek dalam satu kek ni. Alright, so you all boleh buat lah macam ni, pelbagaikan ikut kreativiti masing-masing. Okay, so okeylah, kita jumpa lagi petang nanti 5 petang. Bye bye, assalamualaikum, bye bye.